Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, di hadapan kita sekarang ni adalah kaunter Penta. Ini kaunter-kaunter yang bermomentum pada hari Jumaat dan dijangkakan akan meneruskan momentum pada minggu yang akan datang. Okey. Sebenarnya dekat GBS Telegram Telegram Game Borak Saham tu saya dah update dah kaunter-kaunter GBS momentum ni sebab saya tak ada dah ada dekat saya punya rumah, so saya tak boleh nak really fokus dekat chart tu lah. So saya dah bagi tu minta tolong study weekend ni lah, hari Sabtu Ahad boleh study. So kita dah buat watchlist siap-siap. Counter mana yang gerak, yang tu lah kita follow masuk. Kalau macam ni, counter-counter macam ni memang dia dah ada momentum. Cuma dekat mana point dia nak retrace macam ni, kita dah bagi sebatang ni selalunya solid Morobozu ataupun bullish engulfing. Dia kalau naik waktu petang, contoh kan kita tengok dekat 4 hours lah. 4 hours tu, okay, ini katalah ini sesi pagi, yang sebelah ni adalah sesi petang. Okay, kita bagi contoh. Sebelah sini habis pukul dia start 12.30. Okay, ini sesi petang, dua ni, dan satu ni sesi pagi. Timing sama kan, 13 bulan. Okay, so bila dia dah bagi satu solid Morobozu ke bullish engulfing, kita tengok dia naik kan. Dia buat satu kenaikan lah. So kalau kata dia tutup dengan Morobozu, dia akan buat retracement. Saya nak bagi contoh macam ni, tapi dia dah ke atas sebab ni daripada bawah. Okay, kita tunjuk sekejap. Okay, this one dia bagi solid, tapi setelah tu dia turun. Dia turun, retrace, dan dia naik semula. Bukan kata ini adalah petanda dia dah reversal, betul. Maksudnya counter yang macam ni akan start buat uptrend lah. Kita jangkakan dia akan mula buat kenaikan yang baru, trend yang baru, trend uptrend. Cumanya dalam keadaan dia uptrend, dia ada reversal, dia ada penurunan. Kalau kita nak tengok dekat GBS intraday, kita boleh tengok kalau dia dah sampai dia punya high ataupun resistance dia, kebarangkalian dia nak retrace tu ada. Okay, so saya expect kan, kalau counter macam yang solid Morobozu ke bullish engulfing macam ni, walaupun dia sebenarnya dah ada signal, golden signal ni, golden cross walaupun dia dah ada crossing untuk kita buy, tapi daily ni maksudnya satu candle satu hari, so dia susah untuk swing tak ada masalah kalau kita nak masuk ke mana. Tapi kalau kita nak intraday dan kita nak main short term saja, mungkin 2-3 hari ataupun seminggu je, better kita ambil harga yang rendah. Selalu dia retrace selalunya okay, antara 1/4, paling maksimum 3/4. 1/4 maksudnya dekat sini, ala kat sini 1/4 candle. 2/4 tu separuh, 3/4 ada lagi, 3/4 lah, ada lagi sikit lagi dia. Kalau dia turun sampai habis harga open, maksudnya dia tak valid. Reversal tu tak valid, dia mungkin akan buat downtrend lagi ataupun sideways. Okay, kalau yang valid dia hanya buat pullback, okay, dia turun dan dia naik semula. Alright, so macam ni mungkin kalau ikutkan tak ada masalah lah. Kalau kita nak swing boleh masuk saja. Kalau kita nak swing, sebab dia okay, yang ni satu kolam dah siap, stoch RSI settle, RSI atas 50 bullish. Lepas tu candle pun cantik, so tak ada masalah, dia akan buat reversal. Cuma kalau kata kita nak masuk harga lebih rendah, mungkin kita boleh biarkan dulu harga naik. Once dia turun dekat time frame kecil contoh dekat 15 minit, okay, yang ni kita tengok dia dah overbought, okay, dia nak turun, so kita predict lah, mungkin dia akan cari 343 ke contoh dia nak turun tu, biar kat dia dulu. Dia dah naik pun sebab kita dah terlepas banyak kalau kata 15 minit dekat area sini kita beli okay, kita dah terlepas trend ni. So once dia dah sampai maksimum dia punya uptrend tu, dia dah settle dah, dia punya satu swing lah untuk time frame kecil ni, settle dah satu swing high, tunggu dia buat higher low. Bila dia buat higher low, kita bukan terus beli kat support tu, kita tengok dia buat reversal up, dia cross up balik, dia turun, dia cross ke bawah kan.
Bila dia cross up balik, kita beli. Ataupun candle validation. Candle validation adalah macam ni. Ini candle ni biasa dia macam sideways je. Satu candle ni dia makan semua sideways tu. Itu valid untuk dia naik atas. Lagi satu term validation selalu guna untuk counter yang macam dia tengah downtrend. Dia buat sideways tu kejap naik turun macam ni. Lepas tu satu bullish ni dia makan candle yang sebelum. Selalu candle bearish lah. Valid dia nak buat trend. Macam ni pun biar dia turun dulu. Dia turun. Kalau kata kita nak masuk short entry, kalau kata kita nak masuk sebab kita nak swing, tak ada masalah, masuk je lah. Ini kalau kita tak nak beli harga lebih mahal, kita nak tunggu betul-betul dia turun, dia cross up baru kita nak beli. Dia turun biar dulu. Dia turun ni biar dulu. Ni dia turun biar dulu, biar dia cross up balik. Contoh ni kan. Ni dia turun, biar dia cross up balik. Macam ni, dia turun, dia cross up balik, masuk. Dia turun, dia cross up balik, biru atau merah masuk. Ni dia turun biru cross bawah, merah. Biar dia turun, dia biru cross up balik atas. Ni dia cross down, ni dia cross up, boleh masuk balik, reverse up. Macam ni merah kan. Dia turun, nanti dia turun, dia cross up balik, masuk. Sebab kita tahu, sebab time frame besar dia cantik sangat. Time frame daily dia cantik sangat. Cuma kita nak cari mungkin dapat harga murah lagi. Boleh tengok kat time frame kecil. Kalau yang jenis yang tak ada masa, tak ada masalah dia nak tengok time frame kecil-kecil, nak tunggu je menatap dia turun sampai mana, tak apa. Yang tu boleh guna saja, masuk saja mana-mana. Sebab sekarang ni nampak setup cantik. Boleh masuk mana-mana. Boleh letak kat loss dekat sini, dekat harga open. Solid Marubozu ataupun bullish engulfing boleh letak harga kat loss dekat harga open. Sini harga open dia 3.120. So TP dia mestilah at least 2 kali ganda, 3 kali ganda. Sebab kalau kita dah masuk betul dekat bawah, kita yakin ini bawah dia, dan kita risiko kita pun sampai kat sini, so kita kena ambil TP yang banyak lah. Swing kan, swing kita boleh sabar, kena strong holding power. Strong holding power tu kita kena ni lah, bertahan sampai dia ke bawah ni. Dia turun biar, sebab kita tak ada masa tengok. Kalau kata dalam 10% lah, agak-agak 10%. Jangan lebih dari 10%. So TP kita biar tinggi lah. Kalau kata kita kat atas 10%, at least 20% kan kita nak TP kan. 20% dekat sini, area resistance sini. Ni area resistance sini baru kita nak TP kalau swing dekat RM4.215. Net resistance dia ni, ada sini ada satu resistance yang dia dah tanda. Kita letak kat sini RM5. Asal maksimum lah kalau kita nak tunggu sampai dia atas resistance ni, yang top ni. So 5.7885. Yang paling max sekali yang dekat sini. Ni adalah 52 weeks high dia. Itu yang paling kita nak aim lah. Tapi untuk yang first peringkat awal ni, boleh target. Kalau kata kat last kita label open ni, open price ni, so TP kita, take profit kita adalah 2 kali ganda lah kalau boleh. TP lah dekat area sini. Resistance yang dot-dot ni kan, dia dah bagi auto kat sini, so kita ambil je resistance kat situ 4.210. Alright. Itu caranya. Kalau kita nak swing tak ada masalah. Cuma untuk short term yang 2-3 hari seminggu tu, better ambil time frame kecil, 15 minit ke 30 minit ke. Cari dia stable harga berapa. Sebab mungkin dia turun dulu. Ada barangkali dia turun dulu untuk time frame kecil. Ini candle dia sideways ke atas kan. Mungkin dia turun dulu. Tapi taklah jauh mana. Dia turun sikit untuk dia stable bagi dia stable. Sebab dia dah naik banyak ni. Lepas tu dia start ni dah cross ke bawah, dia akan turun sikit. Bagi dia cross up balik. Dia dah cross down, biarlah dia nak cross down sampai mana tu lantak dia kan. Bila dia cross up, masuk balik. Sebab kita tahu time frame besar dia cantik. Kita punya hala tuju time frame besar. Cuma kita cari peluang dekat time frame kecil tu nak masuk sharp entry. Mungkin dapat dia turun harga rendah sikit, kita ambil yang harga rendah tu. Tadi takut nanti ada confuse time frame tu. Next counter KNM. Penta tadi cantik overall cantik. Yang ni kita tengok daily macam biasa.
Kita tengok dulu time frame daily. Okey, cantik. Ada golden cross semua. Stoch atas biru atas merah ni baru cross up. RSI bullish, ADX pun not bad. Okey, kolam dah siap. Okey, settle. Cun untuk masuk Cun untuk masuk kalau kita nak swing. Okey, kalau kita jenis yang nak main intraday, nak cepat 2-3 hari atau seminggu max, seminggu 2 je lah max, kita tengoklah time frame kecil 15 minit kan ada tak peluang. Mungkin dia turun dulu, boleh ambil harga yang lebih rendah. Okey, yang ni bila dia turun tu biar dia dulu. Maksudnya kalau saya tengok macam ni mungkin 17 kata yang super pay ni mungkin tak jatuh teruk lah. Kalau 17 ni mungkin 165 macam tu je dia turun. Okey, sebab dia sikit sangat, dia punya tu berat, beraturnya banyak. Okay, lot yang tunggu Q buy, Q sell tu berat. So tak, kalau kata dia turun banyak sangat tu dah jadi tak valid lah. So saya expect dia 1-2 bit ke bawah, 1-2 bit ke atas. Okay, dia retrace pun sikit, dia naik pun sikit-sikit. Tengok kan ada nampak pergerakan sangat, naik turun macam tak ada apa-apa. Kaunter murah memang macam tu lah, tak nampak dia punya structure dia sangat. Kalau kita guna time frame besar baru nampak sikit dia downtrend, dia start nak cross up, buat susunan merah, kuning, hijau. Okay, yang ni yang hijau kat luar ni hijau dia punya apa ni yang panggil BWAP, yang tukar-tukar colour ni. Color ni warna merah BWAP dia dah harga turun bawah BWAP. Kalau harga di atas BWAP warna hijau. Alright, yang tebal hijau nipis ni lah ya. Hijau nipis ni emang macam biasalah, kita nak susunan merah, kuning, hijau kan. Okey, ni cantik dah. Cuma yang ni kalau orang confuse lah, ni apa, ini line apa. Okey, ini adalah BWAP. Okey, yang bertukar color tu. Kalau harga di bawah BWAP dia warna merah, harga di atas BWAP dia warna hijau. Kita tengok weekly, betul ke boleh swing counter ni? Tengok dia sebenarnya BB squeeze. So ni ada kolam siap, RSI tak ada masalah, cantik. Yang ni pun nampak dia nak cross up balik atas ni, line apa, line tengah ni. Saya dah tanda line tengah ni yang warna pink ni. So kita jangkakan dia buat yellow, dia cari higher high lah. High yellow, higher high, high yellow, higher high lagi lah, mungkin 21 sen. Alright. So KNN cantik. Nak cari time frame apa harga lebih rendah, mungkin boleh tunggu tengok reaksi dia pada hari Isnin, ada tak dia buat retracement. Kalau ada, tunggu dia retrace sikit, bagi dia turun dulu, dia cross up balik baru masuk. Semua sama je, biar dia turun dulu, dia cross balik naik ke atas, kita masuk. Sebab overall dia punya time frame besar dah cantik. So tak ada masalah lah. Time frame kecil tu untuk kita entry saja. Kita memang nak masuk dah, cuma kita nak cari harga lebih rendah kalau boleh. So tengok kat time frame kecil. Okay, Yontai. Okay, step kita yang biasa selalu kita duk buat kan, dulu kan. Saya pun lama tak tunjuk step. Tengok weekly dulu. Weekly ada harapan weekly sideways, BB squeeze, dia perlu cross up ke atas untuk dia buat kenaikan. Sekarang ni masih di fasa bawah lah. Petanda nak naik tu dah ada lah, kolam dah ada. Okay, dia sideways tapi dia belum cross up naik atas lagi. Okay, dia masih di bawah middle BB. Cuma dari segi candle nampak reversal. Nak tahu lagi boleh pakai Heiken Ashi. Mana Heiken Ashi? Heiken Ashi masih merah. Okay, kalau Heiken Ashi dah hijau, masuk terus untuk swing. Okay, macam ni kan, daily dah hijau, so boleh entry. Kalau Heiken Ashi senang, hijau masuk je. Okay, merah keluar, macam tu je. Hijau ni masuk, merah ni keluar. Hijau ni masuk, merah nanti keluar. Kalau Heiken Ashi lah, so simple itu saja. Okay, tapi kita tak nampak candle yang betul. Candle yang betul yang macam ni nampak okey, dia dah beli day, dia dah makan, dia bagi strong Morobozu. Cantik, nak buat reversal. Counter yang reversal tu salah satu kita tengok cross up. Okay, line-line EMA cross up ataupun stoch cross up.
Okay, Stosh cross up, biru atas merah. MACD cross up, biru atas merah. Kolam dah siap, biru atas merah. Itu semua reverse up. So kalau candle validation. Validation boleh tengok dekat Morobozu, dekat Hammer. Dia makan candle sebelum, at least 2 candle sebelum bullish, dan dia makan candle yang sebelum. Right, itu semua reversal lah. Okay, reversal tu dia nak buat kenaikan baru. Yang ni pun cantik, dia nak buat kenaikan yang baru. Okay, kalau kita tengok yang daily lah, daily dia dah start harga dah naik di atas mid BB. So mid BB tu adalah petanda counter tu dah start bullish. Okay, mid BB adalah MA20. Maksudnya dalam masa 20 hari ni dia dah start buat kenaikan. Dia dah berjaya pecah resisten yang 20 hari sebelum. So untuk 20 hari akan datang, kita predict dia akan buat kenaikan lah. Macam tu saja. Okay, 1 hour nampak dia dah start touch upper BB. Selalu upper BB dia naik dulu lah sebelum dia masuk balik dalam BB. Mana-mana yang keluar daripada BB dia akan masuk balik. So yang ni dia touch, kalau dia offside terkeluar daripada BB ni, dalam BB yang hijau ni, dia masuk balik. Ini super penny tak nampak dengan pergerakan dia macam ni, sikat kutu ni. Tapi jangan buat main kalau masa VIX hijau, emosi pelabur tak stable, dia ambil je goreng counter yang murah-murah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok counter super penny harga tak apa-apa tapi naik. Ini kita buat dalam watchlist. Kalau dia gerak kita masuk je. Kalau dia tak bergerak, dia tidur, kenapa kita nak masuk? Kita tahu dia ada peluang nak naik, tapi dia tak bergerak pun. Biarlah kat situ. Okay. Sebab itu dia akan tengok trending. Kadang-kadang counter trend dia counter yang murah. Kalau ada trend counter yang murah tengah naik hari tu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, tak tahulah apa yang dia nak buat kenaikan counter murah-murah, kita join lah. Okay. Micron ni, masa kita study yang mula-mula dulu, kalau perasan weekly cantik, bulanan cantik. Kalau counter yang time frame besar dia semua cantik, time frame kecil tu just untuk kita cari sharp entry dengan exit sahaja. Okay, maksudnya kita tahu dia long term tak ada masalah. Kalau kita nak swing tak ada masalah. Sebab weekly cantik uptrend, lepas tu monthly pun uptrend. Okay, monthly kolam pun siap, Stoch cross up, RSI. Okay, RSI bullish, super bullish yang ni 60. Okay, so dia buat yellow, nak cari high, ada golden cross, watch list kat sini. Okay, cantik sangat. Monthly cantik sangat. So kita tahu pergerakan dia akan naik. Slowly but gradually dia naik. Dia taklah kita kata terus pacak-pacak naik tu. Pacak-pacak naik tu ikut dia punya trend. Kalau Micron dia nak buat trending hari tu dia pecut je. Okay, macam ni dia buat naik daripada pagi sampai ke petang, kan? Saya tengok sorry, itu weekly 4 hours. Sekejap, tengok 4 hours. Pagi sampai petang naik. Ini sesi pagi kan, 8.30. Okay, betul. Dia bagi super bullish, langsung dia naik. Okay, tapi hari tu je lah. Hari ni, hari Khamis jatuh, Rabu drop. Okay, kita ambil satu hari nak tengok. Bukan hari-hari dia naik. Ni hari Jumaat, hari Khamis turun, hari Rabu turun, hari Selasa naik, hari Isnin turun, yang Jumaat yang lepas pun turun, Khamis yang lepas pun turun. Apalah hari-hari yang sebelum-sebelum ni turun sehari je bullish. Okay, so kita, walaupun dia macam tu, dia turun-turun, tapi dia keadaan uptrend, dia tak bocor yang lain. Mid BB dia yang biru ni. Okay, sebab tu kalau kita tengok weekly cantik, daily cantik, tak ada masalah sangat. Agak time frame kecil tu, ada je hari yang dia pecut, kita boleh masuk. Kalau kata kita sangkut lah tu, belum ada sangkut lah pula. Okay, sangkut ke apa-apa tak ada masalah lah. Sebab time frame besar ni kita tahu dia boleh swing. Okay, kalau kata kita nak jadi tamak dekat counter ni, bukan kata macam mana boleh lah, boleh diterima kalau kata nak tamak counter ni, sebab dia punya weekly dengan daily, weekly, monthly cantik. Kalau kita tamak sebab hari tu dia naik banyak, hari tu tak apa kata, kurang bijak lah, sebab kita tak tengok time frame besar. Contoh kan, daily cantik, weekly nak jurnam downtrend, janganlah.
Maksudnya dia naik sekejap dia junam. Naik sekejap dah junam. Yang ni dia naik, dia junam dah, kita kira junam lah ni. Okay, tapi dia naik balik sebab dia overall counter uptrend. Tapi kalau counter tu overall dia sebenarnya downtrend, dia naik tu walaupun sehari tu naik pacak, esok lusa tulat dan sampai bulan-bulan seterusnya junam. Sebab overall dia downtrend. Yang ni overall dia counter micro ni uptrend. Dia jatuh pun dia akan rebound balik. Okay, macam ni. Macam ni dia turun banyak persen dia, tapi dia dah kat sini dah tengok dah masa dekat macam mana bagi contoh Risa mana kat okay, kata kat sini kita tengok weekly pada ketika itu uptrend kan, uptrend baru saja reversal kat bawah ni. Saya tak takut. Monthly baru kat sini baru je nak cross up ni, stoch baru cross up bila atas merah, kolam baru nak siap. So kita tak risau sangat walaupun sangkut sini, sangkut ni sampai high ni dia turun tapi tak tahu dia akan rebound balik. Tapi jangan sampai bocor line MACD ni lah, ataupun last kali MA50 ataupun MA50. Kalau bocor tu bye bye sebab dia akan buat downtrend. Okay, kita boleh tahan dekat situ sajalah. Okay, sama ada MA20 ataupun maksimum tu MA50 ataupun MA50 sahaja untuk pullback. Kalau tak dah jadi downtrend lah. Okay, yang ni memang cantik sebenarnya counter micro ni. Okay, dia dah buat bullish yang ni, kita expect untuk orang BTST naik dululah. Lepas tu perangai dia naik, tu dia turun kan. Naik turun tapi dalam keadaan uptrend. Ni dia naik. Naik. Mungkin dia betray sikit, turun kejap dia naik balik. Micron cantik. Masuk je dalam watchlist. Nah, entry kalau dah terlepas boleh tengok time frame kecil, ada peluang tak dia turun dulu. Ni ada peluang dia macam dah overbought kan, mungkin dia boleh retrace. So adalah peluang nak masuk. Adakah hari tu kita nak masuk terus? Tunggulah hari dia trending. Maksudnya pagi pukul 9 tu dia start ada nampak volume masuk, orang beli satu lot, si bulot. Okay, yang hijau, volume hijau masuk banyak-banyak dekat platform market depth tu. Okay, kita pergi tengok katalah buka M+, buka tengok orang Micron pada hari tu orang semua duk beli. Kita pun tahu counter tu counter trend, boleh dia kita masuk. Okay, dia turun biar dulu. Once ada orang minat beli yang masuk, kita tumpang. Kalau time frame kecil lah, biar dulu dia drop, sambut lah. Sambut tu bukan masa dia sampai support kata kat 69 sen, tak, bukan. Tunggu bila dia dah cross up balik, dia turun, dia cross balik, dia turun merah, dia cross balik naik atas, dia turun, dia cross up balik biru atas merah, okey balik. Ataupun candle bullish, makan 2 candle sebelum baru boleh masuk. Walaupun kita tahu dia sebenarnya counter overall trend, tetap waktu sharp entry tu kena ada confirmation entry. Confirmation entry sama ada candle validation, candle bullish ni makan candle bearish sebelum 2 candle lah. Tak kisahlah, untuk validation dia dah buat reversal up. Okay, dia turun, dia reverse balik naik atas. Masa tu lah kita beli. Okay, bukan masa dia turun sampai support kita kono-kono tu strong support. Tengok dia tak naik. Tunggu tanda-tanda reversal dulu. Candle paling cepat lah. Candle kalau dia bagi bullish, dia makan candle sebelum. Macam ni kan. Ini ada resistance dekat yang merah-merah ni. Lepas tu ini bearish. Okay, yang ni dia naik tak lepas yang bearish ni. Yang ni naik tak lepas. Dia ni naik melepasi. Dia open atas daripada harga yang merah ni. Masuk lah. Dekat 73 sen tu. Nanti kalau dia turun. So dia cross up balik. Tengok candle. Makan tak kedua candle sebelum. Boleh entry. Okay. Micron semua ni counter-counter yang saya discuss dalam JBS. Apa ni, group Telegram tu, boleh tengok je semua tu. VC, DNET, N1, Mestron, Semplat, Dynesia, Opcom, Mr. DIY, Cita, KAB, Tenaga, SCME ni semua boleh study. Study sama. Kalau nak macam takut sangat takut itu sangkut, tengok dulu weekly. Counter tu uptrend ke tak?
Kalau tengok uptrend macam ni. Okay, uptrend kan ni. Dia buat higher low, higher high, higher low, higher high dia uptrend. Nampak dia dah start reversal. Kolam dah siap semua tu. Counter uptrend. So weekly cantik, selamat dekat daily dia. Okay. Macam tu kita nak tengok. Okay, Cheetah. Cheetah tengok weekly dia. Dia dah reversal belum? Okay. Kolam dah siap. Tanda-tanda reversal dah ada. Okay, dia naik atas MACD, MA20, sorry. Okay, dia squeeze naik ke atas. Yang ni dia turun sekejap bukit tapi stoch dah cross up ke atas. Okay. Overall kita tengok tanda-tanda dia nak buat kenaikan. Squeeze dan up. Tapi tak betul-betul strong lah. Kat daily nampak memang dia dah buat banyak hari dah. Kelek. Ni daripada bawah ni. Dia turun downtrend, dia start reversal, dia di-down naik pelan-pelan. Ni kena banyak bersabar. Okay, sebab dia punya jerung banyak masuk. Beribu-ribu lemon. Okay, dia kejap masuk 1,000, 10,000, 10,000, 100,000 ringgit ya. Dia masuk keluar macam tu saja. Masuk banyak lot ni, berjuta-juta dia beli. So jerung ada kat dalam, tak tahu dia nak push harga ni naik bila tak pasti. Okay. Sebenarnya dia memang ada push daripada bawah ni, dia beli sauk jerung 10 sen macam tu, pelan-pelan naik sebenarnya. Sekarang pun dah harga dekat 20 sen. Okay, kita je yang tak perasan daripada plan lama. Okay, kita yang lalai kan ayat-ayat biasa kita dengar. KAB saya tak mampu lah nak discuss banyak sangat. Saya tak apa siap sangat sebab saya tengah duk travel urusan family, bukan travel bercuti-cuti. So saya just nak buat review saja. Counter macam biasanya GBS momentum. Yang ni semua saya dah update dekat GBS Telegram tu. Dia pergi tengok situ. Sebab saya takut video saya tak sempat nak buat. So saya boleh refer. Kolam dah hampir siap. Lepas tu bullish candle, makan candle sebelum. Engulfing kalau dia ada candle engulfing, bullish harami, bullish morobozu, yang tu semua boleh alert. Counter macam ni dia akan buat reverse up selalunya lah, akan start naik. Weekly nampak ada overbought sikit, tapi overall dia counter uptrend. Ni dia atas MACD. At least kita baca macam tu pun dah cukup lah. Kalau nak yang jenis drawing, buat drawing, tutup semua ni. Lukis lah. Lukis lah yang channel tu. Itu saya dah banyak kali tunjuk dah ni. Ambil alih ada 2 sentuh 2. Kita ambil caranya cerah lah. Okay. Nampak channel tu counter naik uptrend. Dia nak sentuh cari lower channel. Dia cari lower channel, dia akan cari middle channel balik. Middle channel akan cari upper channel. Overall uptrend daily, weekly overall uptrend tak. Lukis channel macam tu sudah overall uptrend. Ni counter downtrend. Contoh counter downtrend. Apa ni? Silap. Okey. Contoh counter downtrend memang kau downtrend dia besar pula dia punya downtrend. Kalau kita ambil 2 point kan, nak sentuh 2.12 kat sini. Memang kau penurunan macam ni. Okey. Kita nampak penurunan. Yang ni baru start nak uptrend. Yang ni uptrend. Macam tu lah kita nak tengok counter uptrend tak uptrend lah. Tengok kat weekly tanda, daily tanda. Sini sideways. Ini counter sideways. Dekat sini dia tak buat kenaikan, tak nampak turun pun macam tak juga, dia macam stop dekat situ. Downtrend, sideways, start nak uptrend. So bolehlah kita kata nak beli, logik lah counter tengah uptrend atau tengah reversal. Reversal adalah counter downtrend, buat sideways, dia start nak buat kenaikan dia, breakout downtrend yang sebelum. Okay, kalau kita zoom in dia punya breakout tu, pandang semua. Ini kita zoom lah.
Buat satu yang kecil. Okay. Dekat sini dia buat sideway, dia start break up. Kita tengok ala-ala dia break up kat sini. Ni sideway, ni dia punya break up. Hari yang dia break up tu kat sini, masuk kat sini. Downtrend dia break up sebenarnya. Break up downtrend tu. Sideway, break up. Bolehlah beli. Gitu saja. Okay. Okay, harap ada dapat sikit-sikit sebab saya tak banyak sangat yang saya bagi tahu untuk hari ni untuk review tak secara mendetail. Mungkin ada yang blur-blur. Saya tak berapa nak dapat fokus untuk kali ni. Minta maaf, nanti insya-Allah nanti saya sempat saya balik rumah nanti saya review betul-betul. Okay. Tapi tak boleh lah minggu ni memang saya tak ada. Minggu depan kalau saya di rumah senang sikit nak buat video. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk ke Telegram Game Borak Saham, follow saya kat sana. Siapa yang nak dapatkan indikator, ada macam-macam indikator, ada screener pun macam-macam, ada support group, ada library semua tu. Okey. RM100 saja boleh contact saya kat Telegram Game Borak Saham. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.